modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, kembali menemani anda pada 9 hari bulan Ogos dan kami harapkan anda penuh keceriaan untuk bersama kami sepanjang 1 jam ini. Okey, bersama saya Farhan Ahmad dan juga Sugita dan kami harapkan anda terus bersama kami kerana topik hari ini sangat-sangat menarik yang akan memberi bukan saja semangat tetapi inspirasi kepada anda dalam kehidupan seharian kita. Tapi sebelum tu, keceriaan saya juga pasal ini saya dapat bergandingan dengan belated birthday girl. Oh, thank you. Kita Terima ucapkan kasih. selamat ulang tahun kepada Sugita 7 hari bulan tempoh hari. 5 hari bulan. 5 lagi lambat. Awak tak bersiaran dia sejak bulan. awak menyambut ulang tahun awak. Betul. Jadi apa azam baru? Apa azam baru? Saya azam biasa tak buat semasa birthday lah. Saya just nak terus kekal sihat dan kekal tenang dalam hidup saya. Tapi kan Farin, saya nak ambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton WHI sebab ramai juga yang telah mengucapkan selamat hari lahir kepada saya. Tak sempat nak balas lagi mesej anda. Terima kasih. Tahniah Sugi. Okey, tapi apa-apa juga kita dalam kehidupan ni Sugi, antara semangat yang perlu kita ada, kita jangan mudah putus asa. Betul. Tak kira apa juga yang kita hadapi, termasuklah sebenarnya dalam kehidupan ni kita tak boleh penat dengan hidup kita Sugi. Betul, saya setuju sangat sebab bila orang tanya saya, how are you? Apa khabar? Saya selalu cakap saya sangat happy dan tenang. Saya tak pernah penat dengan hidup ini. Jadi saya nak teruskan hidup saya. Tetapi, itu saya keinginan saya. Tetapi sebagai manusia, kadang-kadang kita penat juga, Farid. Tapi itu yang kita kena cari jalan bagaimana untuk terus kekal bersemangat. Okey, sebelum kami terus bincangkan bersama dengan anda, jangan penat untuk saksikan kompilasi TikTok kami ini. Kita saksikan terlebih dahulu. Tertutup mata, hilang semua rela di jiwa. Berantakan melantai ritma yang tersimpan noda. Janji diputus, hati terguris, membawa rasa. Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sumpahku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Baik, itu serba sikit kompilasi TikTok yang ada perkaitannya dengan topik kita hari ini. Aku dah penat. Tetapi jangan silap, bukan kami nak membuat anda semua merasa penat. Betul. Tetapi bak kata Sugi daripada awal tadi, kita semua sebagai manusia dalam kehidupan ini pasti akan ada masanya kita terasa lelah. Dan bagaimana untuk kita terus kekal bersemangat, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk insan-insan tersayang di sekeliling kita. Betul, Farin. Penat ataupun burn out lah satu situasi yang ramai dalam kalangan kita mengalami. Bukan saja dalam situasi pekerjaan kita, tetapi dalam situasi kehidupan kita seharian, kehidupan seharian kita. Tak kisahlah, mungkin yang tengah belajar pun boleh burnout, yang bekerja burnout, suri rumah burnout. Kadang-kadang tak buat apa-apa pun kita burnout sebab banyak sangat yang kita fikirkan secara mental. Komitmen, ujian dan dugaan. Mungkin bukan saja tentang apa Sugi kongsikan tadi, tetapi mungkin kita ada, kita katakan tentang ada yang menjaga mak ayah yang dah tua, menjaga anak-anak, menjaga mereka insan-insan yang istimewa. Dan sekiranya anda ada pengalaman anda tersendiri dan juga mungkin ada sebarang soalan ataupun perkongsian, kongsikan bersama
bersama kami di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa kami juga di Instagram dan juga TikTok WHI TV3 dan anda juga boleh menonton kami stream ditonton HD secara langsung. Ya, betul. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang akan memberikan anda inspirasi untuk bangkitkan semangat anda semula. Saya tak penat. Wanita hari ini, wanita hari ini. Alah, selalu kan Fi elakkan rambut abang, sikat rambut abang. Baiklah cepat. Dah lama tak mandi dengan Fi. Abang, Fi tengah kemas baju abang ni kan. Kejaplah. Ni kejap lagi nak hidangkan makan untuk abang, untuk papa. Tu Irfan tu tengah tidur dengan atuk dia. Inilah masanya Fi nak buat kerja. Fi, sini Fi. Kenapa abang ni tiba-tiba naik suara pula ni? Fi, abang ni tunggu ke apa Fi? Ha? Abang tak ada hati perasaan? Okey, Fi minta maaf. Fi minta maaf kalau Fi ada buat salah dengan abang. Fi, abang ni petikan diri sangat Sampai abang tak faham masalah isteri abang sendiri. Tak, Fi yang salah sebab Fi tak mampu jadi isteri yang terbaik untuk abang. Fi, abang tak perlukan isteri terbaik Fi. Abang tahu setiap orang ada kelemahan dia. Abang perlukan sikit je. Perhatian dia Fi susah sangat Fi. Perhatian yang macam mana lagi abang nak? Fi dah jaga semua keperluan abang. Fi dah bagi sepenuh kasih sayang Fi pada abang. Abang apa lagi yang Fi gagal? Fi, sayang yang Fi cakap tu kat mulut je Fi. Yang abang perlukan kat sini. Tapi dekat hati Fi, abang tahu tak ada ruang langsung untuk abang kan? Kalau tak ada ruang untuk abang, habis hati Fi ni untuk siapa? Abang. Baik, itu dia sedutan drama yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Dan Dan tadi tu dia, isteri tu buat semua. Betul. So nampak tak dia dah macam dia dah sebenarnya penat, banyak sangat dia dah buat dah. Betul, saya setuju. Awak, isteri awak di rumah beruntung dapat suami macam awak lah kan. Itu yang awak cuba nak cakap kan. Alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya macam Sugi kata, sebenarnya Sugi tadi cakap kat saya, kata sebenarnya saya fikir-fikir seorang suri rumah tangga sepenuh masa ni sebenarnya memang mereka sangat penat. Umpama 24 jam tak berhenti bekerja. Betul. Jaga suami, jaga anak, jaga rumah. Kalau anak balik lambat pun mak yang bukakan pintu. Mungkin ayah juga membantulah kan. Lepas tu kalau lapar pun mak yang kena pergi dapur, masakkan, bangun pagi, siapkan lagi makan. Kadang-kadang saya buat juga. Okay. Tapi apa-apa pun. Okey, hari ini kita kembali fokus kepada aku dah penat sebenarnya. Hari ini tetamu-tetamu kita pastikan anda terus bersama kami kerana mereka akan terus memberi inspirasi kepada kita. Kadang-kadang bila saya mengenali dan membaca latar belakang beliau, kadang-kadang buat kita rasa segan. Yang kita benda-benda sikit ni kita rasa kita dah penat. Tapi beliau menghadapi cabaran yang lebih besar. Betul. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Afifah Azizan, ibu kepada 7 orang anak di mana 6 daripada mereka mempunyai kondisi kesihatan yang berbeza. Dan di sebelahnya pula kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Melati Sumari, Profesor Madya di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Sihat, Prof? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Puan Afifah, seperti yang Farin katakan tadi, apabila kita yang baca dan mendengar kisah Puan, kita rasa macam alamak, masalah yang kita ada ni kecil lah. Kecil je. Macam ni pun penat. Puan ni lagi besar dugaan dia. Dan mungkin di permulaan perbincangan kita ni, Puan boleh kongsikan 6 daripada anak Puan mempunyai kondisi kesihatan yang berbeza-beza. Antaranya adalah autistik lagi. 3 orang autistik, seorang ADHD, seorang disleksia dan seorang lagi jantung berlubang. Wow. Dan selebihnya alhamdulillah normal Seorang saja okey. Okey. Baik. Dan kalau kita melihat kepada dengar je kita rasa wow, itu satu cabaran. Dan kemudian menjaga kesemuanya. Tak penat ke? Senang je soalan dia. Okey, kalau nak kira penat lah. Memang orang kata apa, sebab diorang tak boleh orang kata apa faham kita dan kita pun tak faham diorang, nak berkomunikasi pun susah. Keperluan yang berbeza-beza. And then tapi bagi saya macam mana benda tu menjadi kekuatan pada saya untuk
terus jaga diorang, bentuk diorang untuk jadi orang yang lebih baik lah. Baik. Dan mungkin kalau saya boleh tanya kepada Puan, 6 daripada anak ni pastinya menjadi cabaran untuk Puan menjaga. Bagaimana dengan sokongan daripada suami? Alhamdulillah, okey. Suami saya sangat suportif. Okey. Dia untuk dulu sebelum saya berkahwin dengan dia lah, memang saya tak tahu sangat pasal autistik, pasal ADHD, disleksia apa semua. Jadi selepas saya berkahwin dengan dia banyak orang kata apa, buka saya punya orang kata apa, buka mata saya lah. Dia orang kata dia bagi saya nampak kelebihan anak-anak saya apa semua. Jadi dari situ saya mula rasa orang kata ada harapan untuk anak-anak saya, untuk saya bantu diorang untuk develop diorang untuk jadi orang. Sebelum kita balik pada Prof, saya nak tanya tentang mungkin boleh gambarkan sedikitlah rutin harian menjaga anak supaya mereka dua lebih memahami tentang cabaran harian yang kadang-kadang orang kata sebenarnya penat tapi anda sebenarnya kuat. Rutin harian nak menjaga anak-anak ni apa yang kalau boleh gambarkan? Sebab diorang ni sebab anak saya tu memang ada masalah speech delay apa semua. So memang diorang tak boleh nak urus diri apa semua. Jadi benda tu memang orang kata jadi saya nak kena buat semualah. And then saya dalam masa yang sama saya kena faham apa yang diorang nak tu, apa yang diorang nak cuba sampaikan tu. Yang tu salah satu cabaran lah untuk saya sebab budak tak boleh cakap. Kan kita nak faham apa benda dia nak cuba sampaikan, dia nak apa. Jadi dulu memang bagi saya itu susah dengan masalah diorang nak makan, susah orang kata apa, memilih memakan yang anak saya suka makan span, sofa, benda-benda pelik, benda-benda yang tak boleh dia makan. Jadi benda tu memang orang kata memang saya kena perhatikan dia 24 hour. Takut nanti dia termakan benda lain yang orang kata apa, memang takut poison pada dia pula. Sebab lampu pun dia boleh makan. Jadi benda tu memang bagi saya itu sangat susah. Alhamdulillah, saya kira sebenarnya dari semasa ke semasa dah semakin baik dan semakin terkawal. Alhamdulillah. Suami saya banyak ajar saya lah macam mana nak kenal anak, masalah apa yang dia nak apa semua. So dia ajar macam mana kita nak tahu apa masalah dia. Itu dia. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan Prof, bila kita dengar apa yang dikongsikan oleh Puan Afifah, kita hanya boleh bayangkan. Betul. Hanya Puan Afifah yang tahu apa yang dilalui kan. Tapi saya nak tanya Prof dahulu mengenai burnout ni, Prof. Saya rasa burnout ni konsep seperti kereta. Analogi yang saya gunakan adalah seperti kereta. Kereta pun kita harus servis. Kalau tak servis lama-lama dia rosak. Manusia pun macam tu juga. Kalau kita dah burnout, kita perlukan masa untuk kita mengambil nafas, tarik nafas macam-macam, lepas renew, refresh dan sebagainya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan apakah sebenarnya burnout dalam seseorang manusia? Okey, kalau kita tadi sebab tajuk dia aku penat. Kan? Aku penat. Sebab penat ni biasanya orang dah tahap tu dia dah give up dah sebenarnya. So dia menyerahkan diri dia, apa nak jadi-jadilah kan. So biasa burnout ni dah terbakar lah kan. Maknanya ikutlah apa nak berlaku kan. Tapi kalau misalnya banyaklah faktor yang mendorong. Satu masalah orang-orang kita, actually semua orang pun ni, kita ni cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang. Faham? Kita cenderung bandingkan, contoh katalah, saya kata saya ada macam ni kan. Orang jiran saya ada macam ni. Kenapa saya tak macam dia? Dia semuanya smooth je. Anak semua senang je. Tak payah nak ni je. Anak saya ni susah. Bila kita start je banding, yang depan kita ni semua dia jadi halangan. Tapi tadi disebutkan kan macam contoh Puan Afifah macam pengalaman anak-anak ni kan daripada makan benda yang tak boleh makan. Bukan nak kata makan makanan yang tak sesuai, tapi memang bukan makanan dia nak makan kan. Tapi instead of dia lihat benda itu sebagai apa, beliau dan suamilah melihat ni sebagai cabaran, dia fikir macam mana nak cari jalan keluar. Sebab itu kalau orang yang dia rasa dia masih nak teruskan hidup, dia akan cari jalan keluar. Dia bukannya pasrah. Jadi bila you start je membandingkan dengan orang, you akan terhenti sebenarnya. Dia akan terhenti sebab
anak dia semua, anak saya ni dah lah autistik dah lah, ADHD dah lah, apa disleksia, ada yang sakit jantung berlubang lah. Ada orang tu kaya lah, anak semua okey je, tak ada hidup semua je. Mana kita tahu? Betul. Kita tahu pun. Jadi sebab itulah, apa pun halangan hidup kita, kita pertama sekali lah tengok diri kita lah. Betul. Apakah dia kita punya kekuatan? Apakah dia kita punya kelemahan? Macam Puan Ifah sebut tadi, suami dia ajar dia macam mana nak jadi seorang yang menerima tu dan macam mana nak keluar daripada masalah tersebut. Jadi maknanya dia tak lihat masa apa yang dia diuji tu sebagai satu masalah, tapi dia lihat tu sebagai satu kehidupan. Jadi kalau you lihat tu sebagai masalah, dia memang masalah lah sampai bila. Baik. Ada perkara yang boleh diselesaikan. Ada perkara yang sebenarnya you kena urus. Macam contoh autism kan, ADHD ni benda kurniaan Tuhan. Dia tidak ada, maknanya macam mana you nak manage anak-anak tu. Dia bukannya ada macam okay, you migraine kan Sugi, I bagi you constant ke, you hilanglah sikit kepala, settle. Kalau ada lah macam tu, senang hidup kita. Betul tak? Tak adalah orang bermasalah. Jadi bukan semua masalah perlu diselesaikan, tapi ialah bagaimana perlu diurus. Jadi konsep tu yang kena bila kita berhadapan dengan masalah, macam mana saya nak urus benda ni? Pengurusan masalah dengan bijak. Pengurusan masalah. Macam contoh katalah anak saya dengan anak you contohnya, seorang dapat skor matematik macam ni, skor macam ni. Dia tidak ada satu tips yang mungkin sesuai untuk dua-dua tu. Sebab dua budak ni pun dah lain. Jadi kita kena tengok kekuatan dan kelemahan dia. Macam mana saya nak urus kelemahan matematik tu. Macam tu. Baik. Dan saya kira sebenarnya banyak sangat kata kunci daripada Prof tadi lah. Okey, kita mengkaji kelemahan dan kekuatan, tentang mengurus, dan saya kira dalam kehidupan kita ni, apa sebenarnya buat kita hidup sehari-hari ialah harapan. Harapan kepada satu harapan yang positif, harapan yang baik yang membuatkan kita hidup. Inilah yang kita nak bincangkan. Okey, tapi Puan Ifah, bila kita dengar tentang penceritaan ini, apa juga Prof dah ceritakan, ramai yang ingin tahu sebenarnya sumber kekuatan tu datang dari mana. Saya kira dia bukan satu sudut saja. Suami tadi kita dah dengar, tetapi lain-lain. Kadang-kadang kita banyak juga bercakap dengan diri sendiri, self talk dengan diri kita. Kita banyak doa-doa kita. Jadi boleh kongsikan. Okey. Macam saya lain sikitlah saya punya ni. Saya suka ambil apa yang negatif daripada orang, saya jadikan tu sebagai sumber kekuatan saya lah. Contoh macam orang pernah kata anak saya gila, orang pernah kata anak saya bodoh, tak betul apa semua kan. Jadi saya cuba nak buktikan pada diorang yang apa yang diorang cakap kat anak saya tu itu tak betul lah. Saya boleh orang kata apa, bentuk anak saya jadi anak yang lebih hebat. Walaupun dia ada orang kata apa, kondisi dia ada autism ke, autistik ke apa ke, diorang sebenarnya hebat. Diorang sangat istimewa. Dan diorang mudah menerima kalau kita mengajar ke apa ke. Diorang mudah menerima sebenarnya. Baik. Dan okey, minta maaf Sugi betul lah. Dan saya setuju dengan Prof kata tadi. Sebenarnya kalau kita mendalami, kalau Puan bersetujulah, sebenarnya setiap anak-anak mempunyai potensi mereka yang istimewa, yang tersendiri, yang masing-masing. Yang sebagai seorang ibu bapa, tidak kira apa kondisi, kita perlu cari, kita perlu gali. Okey, dan selain daripada itu juga mungkin apa lagi selain daripada yang negatif, dan apa sendiri yang Puan rasa macam bila rasa penat tu selalu cakap apa dengan diri sendiri? Apa yang buat cara Puan menenangkan diri? Rasa penat ini? Okey, nak urus rasa penat. Okey, biasa kalau memang ada part memang rasa macam kata apa, lelah, macam kita dah, macam ada masa saya pernah dia rasa macam diri gila, nak gila. Mental pun tak apa betul apa semua kan. Jadi memang tapi suami saya dia boleh nampak saya punya perubahan tu. Jadi dia suruh saya rehat. Dia suruh saya pergi cuti ke ataupun kalau memang duduk kat situ memang dia akan suruh saya masuk bilik, and then dia akan kontrol anak. Sebab budak-budak ni, anak-anak ni, dia orang tak sama tahu perangai dia orang dengan mak, dengan ayah. Jadi jadi kadang ayah tu dengan ayah tu lagi senang nak jaga anak tu daripada mak nak kena jaga anak. Jadi benda tu kadang lagi satu menyebabkan kita ibu ni jadi lagi penat. Dan kadang-kadang ibu pun dia ada rasa serba salah, dia kuat sikit. Jadi itu pun boleh menjadi antara faktor yang membuatkan emosi itu penat kan. Saya rasa kita kena tanya. Masuk bilik selalu buat apa? Mungkin menangis, mungkin tak tahu. Kalau boleh kongsi, tak apa. Memang yang itulah. Nangis lah. Memang kata apa? Kalau boleh memang suami saya dia memang
sama ada dia bawa anak-anak keluar, dia bagi, memang dia suruh saya relax. Tengoklah nak tengok cerita Korea ke apa benda ke, ikutlah. Tapi memang dia tak bagi saya dengar anak saya bunyi. Sebab memang waktu kita dah macam dah penat sangat tu, anak bunyi nangis sikit pun kita dah tak boleh dengar. Kita dah rasa macam tak tahu, sebab budak autistik ni, budak autistik lah saya cerita. Budak autistik kalau dia menangis, nangis dia lain. Betul. Dia punya nyaring dia tu tak boleh imagine. Dia macam kena tajam pisau. Kita cucuk dengan pisau. Jadi memang suami saya sangat memahamilah. Dia akan bawa anak saya ke ataupun bagi anak saya ku. Baik, sepanjang Puan Afifah berkongsi pengalaman, saya boleh rasa suara tu sebab, mata pun dah berair. Saya duduk kat sebelah ni pun Betul. sebab. Kita rasa. Apa yang sebenarnya berlangsung di fikiran Puan? Masa Puan berkongsi ni, apa yang dalam fikiran? Dalam fikiran. Saya kira ini bukan satu sebab, satu tangisan yang penyesalan, sedih, tapi ada sesuatu yang juga sebenarnya sebab kekuatan sebenarnya ni. It's okay. Tak apa, ambil masa, boleh ceritakan. Saya kira ini juga akan menjadi satu kekuatan kepada mereka di luar sana. Sebab kita pun dah terfikir kan, sampai bila kita akan jaga diorang. Adakah orang lain yang sanggup jaga diorang? Macam mana kita jaga diorang? Itulah kira macam itu yang saya cuba, supaya anak saya ni boleh, orang kata apa, urus diri orang sendiri, jaga diri orang sendiri, dan tak menyusahkan orang lain. Sebenarnya perasaan itu saya sangat faham. Kadang-kadang itu yang bermain dalam fikiran mak ayah yang ada anak-anak istimewa ni. Perkara paling utama, kalau kami tak ada, siapa nak menjaga diri mereka? Okey. Saya rasa banyak lagi yang kita nak tanyakan sebenarnya kepada Puan Afifah dan doktor, terutamanya mengenai bagaimana untuk seseorang dan rasa penat, burnout ni, untuk mereka mengawal emosi mereka. Tapi sebelum itu, Fahrin dan penonton, kami sempat juga bertanya kepada orang ramai mengenai pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan. Itulah, kita sebagai seorang manusia confirm akan alami benda yang situation macam tu kan. So apa yang saya buat selalunya bila burn out ni, korang kena pergi salah satu aktiviti yang beredar. Contoh macam korang pergi healing, healing bawa shopping dengan kawan. So benda ni korang kena percaya, bila korang burn out ni ada hasilnya di sebalik apa yang korang dekat sini. So kadang-kadang saya rasa macam tak nak bergaul dengan orang lain. So saya menyendiri disebabkan faktor sekeliling kita yang sentiasa macam kita nampak pressure untuk diri kita. Pernah, banyak kali. Not one time, major time. Because macam we work, sometimes people will ask any help. So terpaksa nak pergi tolong, tapi kerja office. So how? So dia fikir macam penat lah. Nak pergi sana, nak pergi sini, nak settle. Kena siap sebelum pukul 4. Macam stres jugalah, so I dengar lagu. Dan I just keep quiet. Pernah je dalam kita, setiap manusia semua ada burn out, semua ada stres masing-masing kan, betul tak? So macam saya tipulah, saya tak pernah je. Kalau macam saya, kalau stres, kadang-kadang saya keluar pergi jalan-jalan seorang-seorang, ataupun saya akan dekatkan diri dengan Allah lah. Pernah rasa burn out kalau kita balik kerja tu macam terlalu stres atau banyak sangat kerja atau banyak sangat pressure lah kan di tempat kerja. So balik tu rasa macam tak boleh nak function, tak boleh nak handle anak-anak ataupun buat kerja rumah dan sebagainya lah. Kalau burn out, biasanya I akan ambil masa untuk menyendiri, macam me time. Kadang-kadang even benda simple macam duduk dalam kereta duduk dalam kereta and just duduk bersendirian, tenangkan fikiran, ataupun I pergi go for a walk ke apa sebelum I balik rumah lah. Okay, dengan perkongsian orang ramai tadi, maka benarlah dia terbukti sebenarnya ia burn out ni ataupun kepenatan ini berlaku dalam kehidupan seharian kita, tidak kira apa juga latar belakang dan apa juga situasinya. Dan konotasi ataupun topik kita pada hari ini bukanlah satu yang negatif, tetapi apabila berlaku dengan semua orang, bermakna kita perlu belajar untuk mengurus. Kita perlu kuat. Jadi ini tak kira apa situasi, mungkin Puan Afifah tentang anak-anaknya, ada juga
mungkin rumah tangganya, mungkin tempat kerja dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita nak terus bincangkan supaya terus memberi semangat kepada anda. Ya, betul. Okey, baik. Sebelum kita nak dengan Puan Profesor, saya nak bacakan komen-komen di Facebook daripada Alin Mahmud. Ramai luahan perasaan, banyak luahan perasaan di Facebook. Saya full-time housewife, buat perjalanan perhubungan jarak jauh dengan suami, anak 5 orang. Suami selalu pesan, kalau penat, jangan paksa. Biarkan je rumah bersepah, tak larat nak masak, beli je. Suami betul-betul memahami dan yes, betul, dia cuti, dia banyak take over hal rumah tangga kami. Dia sangat-sangat bersyukur. Ayah Ashraf berkata, kadang tak kuat nak hadap, tengok anak-anak mengalir air mata. And Maziah J berkata, jadi full-time housewife, memang penat, tak pernah cuti, namun harga kepenatan akan terbayar bila ada yang menghargai. Okey, baik. Wanita adalah insan yang hebat. Ya, betul. Baik, Prof, seperti yang Prof kongsikan di awal tadi, kita nak teruskan hidup kita. Kita tak nak duduk fikirkan masalah kita sentiasa, sebab semua orang ada masalah, betul? Tapi apa yang penting adalah untuk kita mengenal pasti apabila kita dah penat, kita dah burnout. Sebab kalau kita tak kenal pasti, memang susah untuk kita menguruskan emosi kita dan mengambil langkah yang seterusnya. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti dan seterusnya menguruskan emosi kita dan apa yang harus dilakukan? Okey, biasanya kan kadang-kadang orang yang burnout contohnya kan, bila you drive ni, you dah penat daripada kerja itu satu contoh je lah, you dah penat. You dah tak ingat tau, you cuma drive je sebab you dah lalu kat situ. Dia macam default lah, jalan tu dah lalu. Betul. You dah tak ingat orang belakang, tak ingat orang depan, you macam hilang. Auto mode. Kadang-kadang dia macam hilang. And then ada orang sampai dia punyalah dia hilang sebab dia dah burn out sangat. Dia terlepas sempang kat rumah. Dia cakap, dah lepas sebab dia dah mengelamun banyak sangat sebab dia dah terlalu amat penat. Tapi tadi saya tengok yang bila you all interview orang awam kan dia kata kita kena ada masa untuk healing. So setiap orang ni pun healing dia beza-beza. Contoh bila you penat, bagi ibu bapa yang ibu yang katalah tadi suri rumah yang sepenuh masa kan, dia kata sangat penat 24 jam. Dia kata kan 24 jam tak berhenti. Bagi yang bekerja pula kata untung jadi suri rumah, masing-masing kata mereka lah yang penat kan. Sebenarnya semua orang penat. Sepenat ni semua, tapi macam mana you urus kan. So jadi jangan bandingkan orang yang bekerja dengan orang yang jadi suri rumah. Dia memang satu perbandingan yang tidak adil. Sangat tidak adil. Jadi kalau orang yang bekerja, saya bagi contoh kan. Tadi ada sebut, kalau saya tak silap tadi, dia kata contoh dalam kereta. Sebenarnya dalam kereta contoh, kita akan stres orang Lembah Kelang bila jam. Kalau saya masa jam, masa ni lah saya rasa tak stres. Sebab apa? Saya lupa tentang traffic jam tu, saya fikir benda lain, banyak benda saya boleh plan. Dah sampai. Instead of saya layan traffic jam tu, saya akan jadi semakin stres kan. Si doktor selalu nyanyi seseorang dalam kereta. Dulu saya ni selalu terperangkap dengan traffic jam sebab masa tu anak saya kecil-kecil. Tapi sekarang ni saya tak pernah dah sebab anak saya dah besar. So saya boleh adjust masa dengan, saya tak ada nak pit stop sana mana hantar anak kan. Kalau orang yang suri rumah contohnya kan, yang suri rumah macam tadi ada disebutkan dalam komen Facebook tu, suami dia bagi peluang dia untuk berehat. Kalau misalnya dapat pasangan yang apa dipanggil sporting tapi sebenarnya suri rumah sendiri pun dia kadang-kadang ada orang diuji dia tak dapat pasangan yang sporting. Kita tengok yang negatif dulu. Jadi kita tak boleh harapkan orang untuk membahagiakan diri kita, betul tak? Betul. Kita kena fikir apa yang boleh bahagiakan diri kita. Betul. Setuju. Kalau kita mengharapkan sentiasa pada orang, kalau orang boleh bagi tak apa. Tapi kalau orang tak boleh bagi, so apa yang you boleh buat untuk bahagiakan diri you? You kena fikir juga. Apa dia? Menarik ni. Betul. Sebab kita sentiasa, suami saya tak bagi kerjasama. Isteri saya tak, macam tadi kan, kita tengok yang mula-mula tu kan, dia kata isteri dia tak faham dia. Kita paling senang dalam hidup ni ialah menyalahkan orang. Paling senang. Tapi, apa yang saya boleh buat? Kita panggil teknik tu ialah teknik kita eye position lah. Kita fikirkan diri kita, apa yang aku boleh buat ni? Instead of apa yang dia patut buat. Betul. Tapi itu antara masalah juga, doktor, sebab ramai yang merasakan rasa mementingkan diri sendiri ni tidak harus aku ada. Rasa selfish ni tak boleh aku ada. Tapi sebenarnya boleh saja fikirkan mengenai diri sendiri, betul? Saya tidak setuju kalau kita ni mendahulukan orang lain. Kita ada pepatah lah, membakar diri macam lilin kan. Lilin, betul. You nak jadi lilin ke? Saya tanya you nak jadi lilin ke? You kena tahu fungsi lilin tu menerangi. So ambil fungsi tu, jangan fungsi dia sampai dah habis. Betul. Tu. Kan dah padam dah tak boleh terang lagi dah. Juga interpretasi. Jadi ibu atau bapa, you nak penat, you jaga, you pilih you umur meningkat contohnya. Penyakit akan lagi senang nak mengetuk pintu. So you sayang tak diri you? Betul. You jaga kesihatan ni untuk siapa? Untuk anak-anak juga kan? Tak apalah saya sakit pun tak apa asal nak saya sihat. Tak betul. Sebab
anak-anak perlukan ibu bapa yang sihat. Setuju. Kita tak boleh kata okey tak apa asalkan anak saya okey, saya sakit, saya terlantar pun tak apa. Tak betul. So itu kita kena ada kesedaran apa juga yang kita perlu beri pada diri kita. Di samping kita memang kena dalam masa yang sama memberi kepada orang lain. Betul. Jadi konsep tu dia kena balance sebenarnya. Dia tak boleh macam bagi sampai you dah tak ada apa. Betul. Okey. Secara padatnya bro, kalau katalah keadaan macam ni, bagaimana mereka nak urus ataupun menyokong? Kita faham support system tu penting, tapi katalah kita tak dapat. Dan apa implikasi kalau orang tak sedar dia dah burn out, dia dah penat dan kemudian tidak diurus, apa mungkin boleh terjadi pada diri dan orang sekeliling? Banyak contoh, banyak sangat itu sangat bahayalah. Kita selalu pun dengar cakap pasal kesihatan mental dan sebagainya. Kan kadang ada kes macam dia mungkin dah berhalusinasi sendiri ke, dia rasa anak dia dah tak boleh kawal emosi, dia nampak anak dia tu macam musuh dia mungkin cekik anak dia ke, contohnya tu kita tak maulah benda tu kan. Jadi sebab itulah saya kata bagi ibu ke bapa ke ataupun siapa pun pekerja ke, you di tempat kerja sekalipun kan, you kena tahu, you should know your limit. You kena tahu you punya limit. Bila you tak tahu kan, I nak capai macam dia dapat semua anugerah, saya pun nak macam tu. Tapi you punya limit lain, you diuji lain. Ada orang dia balik rumah dia boleh sambung kerja. Tapi katalah Puan Afifah dia bekerja kan, dia balik rumah dia mesti tak boleh nak sambung kerja tu, dia kena tengok anak dia, betul tak? Setiap orang ni lain-lain. Jadi bila you measure diri you dengan orang lain, memang you akan jadi makin teruk. You akan jadi, akulah pekerja, dekat tempat kerja pula masalah. Balik rumah anak tak terurus. Sebab apa? Sebab sibuk nak buat kerja di office, kerja office buat balik rumah. Semua benda jadi tak kena gaya, nampak tak? Sebab saya punya pandangan, kalau kita burn out ataupun kita ada tanda-tanda burn out, duduk sekejap, tengok you nak apa dalam hidup you. Apa you punya kapasiti. So kalau kapasiti you macam ni, okey, saya akan buat secara beransur-ansur. Saya percaya Puan Afifah ni dengan suami dia, orang nampak dia boleh jaga anak 6-7 orang ni. Orang tak tahu dia punya perjalanan ni. Ya. Kalau kita tulis buku ni tebal tak tahu berapa chapter, betul tak? Orang cuma nak tengok bab akhir je. Orang tak nak tengok bab 1, 2, 3, 4 ni. Tak tengok. Betul tak? Betul. Okay. Baik. Dan Puan Afifah bercakap mengenai perjalanan. Anak sulung kini sudah 19 tahun. Dan 19 tahun sejak anak sulung itu dan anak-anak seterusnya, memang Puan pernah tak fikirkan yang saya perlukan rehat yang panjang? Dia tak salah sebenarnya kalau kita nak fikirkan sebegitu. Tapi mungkin Puan tidak dapat melakukannya. Tapi pernah tak fikirkan, saya betul-betul perlukan rehat sebulan ataupun lebih? Okey, macam saya lah. Okey, first memang saya urus anak dulu. Penat macam mana pun sebelum ni memang terpaksa hadap lah. Sebab kita nak bentuk anak kita tu dulu. Sebab dia orang makin lama makin besar, makin lama makin bila dia bila dewasa, susah dah nak bentuk time tu. Jadi memang sebelum ni waktu dia orang masih masih kecil, memang kami push lah untuk dia orang jadi orang yang boleh urus diri sendiri. Dan sekarang alhamdulillah saya dah boleh pergi bercuti, dah boleh pergi honeymoon. Ini contoh pengorbanan di awal itu telah membuahkan hasil sekarang. So sekarang macam bila kami pergi honeymoon ke apa, siapa orang akan tanya, siapa jaga anak? Oh, dia orang boleh handle diri sendiri. Saya tengok video TikTok, ada yang membantu di dapur, mencuci pinggan mangkuk dan sebagainya. Antara keistimewaan yang sangat dibanggakan dengan anak ni, orang kata ada satu tu, tu macam penat yang berbaloi ni anak, tengok anak apa tu yang saya semua tu. Itulah kira macam contoh macam anak saya yang nombor 2 lah kan. Dia yang paling ekstrim lah kira kata dulu kan. Paling susah nak dijaga. Tapi memang orang kata bila kita dah jaga diorang tu, orang kata sampai sekarang, sekarang dia 17, dia dah boleh repair aircon. Dia boleh pasang lampu. Perbaik tayar bocor pun dia dah boleh buat. Dia boleh belajar benda tu. Dia dah boleh buat benda tu. Jadi saya rasa, saya nampak untuk masa depan dia tu. Dah adalah. Alhamdulillah. Adalah dia punya skills dia dah pandai. Jadi benda tu memang awal ni memang permulaan memang penat. Memang susah, memang mental kena kuat. Tapi berbaloi nampaklah hikmah dia tu. Baik. Dan Prof, kita dah pun kesuntukan masa sebenarnya, tapi di penghujung ini Prof, mungkin Prof boleh berikan kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang rasa penat. Tidak mengapa kalau rasa penat, tapi yang penting kita berehat sekejap dan teruskan perjuangan kita.
pertama sekali saya kira kita sayangilah diri kita sebenarnya. Sebab kalau kita sayang diri kita bermaksud kita juga sayang orang lain. Jadi kalau kita nak sayang diri kita, setiap kita lihatlah bagaimana cara kita boleh sayang diri kita tanpa kita mengabaikan yang orang-orang yang kita sayang. Dia semuanya lain-lain. So saya tak ada tips lah sebab saya lain, Sugi lain, Farin lain kan. Jadi kena lihat diri masing-masing. Okey, itulah saya rasa sebenarnya tips tu simple saja sebenarnya kan. Tapi sebenarnya walaupun dia simple, dia bukanlah mudah untuk dibuat. Betul. Okey. Dan kita harapkan daripada perbincangan kita walaupun padat, saya sebenarnya berharap kita boleh bersembang lagi sebenarnya. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dan juga Puan Afifah Azan kerana bersama kita pada hari ini, dan kami juga di Wanita ini dan ramai juga di luar sana mengucapkan tahniah kerana seorang wanita, seorang ibu yang hebat dan kuat, insya-Allah, dan juga kepada suaminya, sampaikan salam saya padanya. Okey. Terima kasih banyak-banyak Puan Afifah dan juga Prof, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Dola. Ada Dola. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, hari ini Wanita hari ini teruskan dengan tetamu istimewa kita pada hari ini dari Unilever Malaysia Sdn Bhd. Kita bersama dengan Puan Lilian, Ketua Komunikasi dan Hal Ehwal Corporate Unilever Malaysia dan Singapura. Puan Lilian, apa khabar? Khabar baik. Sihat tak burn out Tak tersenyum ceria hari ini bersama dengan kita. Betul. Dan keceriaan itu kita teruskan, dan kabarnya Unilever ada satu kempen yang baru ataupun program yang baru, iaitu Sunlight Malaysia melancarkan program Tangan-Tangan Terror. Wow. Tangan-tangan terror ni apa ni Puan Lilian? Okey. Program Tangan-Tangan Terror ni selaraslah dengan Sunlight Malaysia. Maklumat Sunlight Malaysia ialah menjadi lebih lagi. Jadi program ni kami ingin memperkasakan wanita ni untuk mencungkil potensi diri sendiri dan juga mengejar impian mereka. Jadi kami juga percaya wanita ni boleh menjadi lebih. Mereka boleh buat lebih banyak perkara selain mengalas tanggungjawab di rumah, iaitu mengemas rumah ke menjaga anak, tapi boleh buat lebih daripada itu. Jadi cuma yang akan tetapi kan wanita sekarang ni dia tidak mempunyai peluang ataupun motivasi atau keyakinan diri untuk mengambil langkah pertama untuk mengejar impian mereka. Jadi program ni amat sesuai di mana kita menyediakan satu platform untuk wanita ni untuk menceburi bidang keusahawanan, di mana mereka boleh mengambil satu langkah pertama untuk membagikan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Okey, memang tangan wanita tangan yang menggoncang dunia. Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya, bagaimana pula program Tangan-Tangan Terror ni dapat meningkat kehidupan wanita B40 dalam masyarakat, Puan Lilian? Okey, sebenarnya kami juga percaya wanita ni sebagai pemangkin dan juga penyumbang kepada keluarga dan juga masyarakat ataupun negara ya. So kami ingin memberi akses dan juga bimbingan kepada wanita khususnya dari golongan B40 ni untuk menyertai program Tangan-Tangan Terror ni. Jadi dalam program ni kami merangkumi beberapa skop lah, di mana wanita ni boleh mempelajari caranya untuk membuat produk inovasi, teknik-teknik untuk memasak atau menjual barangan atau produk mereka, dan seterusnya mengurus kewangan dan sebagainya. Jadi program ini memang sesuai lah untuk wanita yang ingin mencuburi bidang keusahawanan dan boleh mencungkilkan lagi potensi mereka. Wow, saya kira lepas Puan Lilian bercerita ni, ramai yang dah mula tertarik, dan saya kira ramai juga dah tertanya-tanya bagaimana cara calon usahawan wanita dapat mendaftar untuk menyertai program ini. Okey, kami menyarankan wanita ni supaya menyertai program kami dengan login lah dalam website Sunlight tu yang akan tertera di skrin nanti. Cuma wanita ni boleh mendaftar diri dengan memberi butiran diri serta menyatakan apakah faktor yang mempengaruhi wanita ni untuk menyertai program ini yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Tak kira apa keistimewaan mereka, keusahawanan, mereka cuma boleh jelaskan dalam borang permohonan itu, dan kami akan tengoklah lepas tu, dan 10 finalis akan dipilih untuk menyertai program ini. Wow, menarik ni, dan dari tempoh 25 Julai hingga 30 September 2023. Betul. Baik. Dan mengapa juga program seperti Tangan-Tangan Terror Sunlight ini penting dalam mempromosikan kesaksamaan jantina, pemerkasaan wanita dan juga keterangkuman sosial? Ya, okey. Maklumat kita nak buang yang stereotip ataupun norma masyarakat itu yang wanita ni perlu jaga anak ke atau mengemas rumah saja. Kami mahu wanita ni untuk tampil ke depan untuk membuat sesuatu yang boleh meningkatkan prestasi ataupun kualiti kehidupan mereka dan juga keluarga. Jadi kita nak kiranya bagi inclusion lah, dan untuk wanita ni supaya maju ke depan.
supaya mereka boleh buat lebih dan juga mengurangkan beban kewangan keluarga dan diri mereka. Dan adakah Sunlight Malaysia mempunyai rancangan untuk memperluaskan lagi inisiatif ini dengan NGO lain untuk bantu lebih ramai komuniti yang mungkin mendapat terkesan ataupun mendapat impak positif daripada program ini? Ya, setentunya kami ingin melanjutkan program ini untuk pada tahun depan dan tahun-tahun yang seterusnya. Kami menyengaran juga yang ahli atau badan korporat ataupun badan NGO yang lain untuk berganding bahu bekerjasama dengan Sunlight Malaysia untuk melanjutkan program ini, dan kami boleh mencapai lebih wanita terutamanya dari B40 untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang kesuhawanan. Okey, baik. Dan saya kira sebenarnya kan kita berbaki masa lagi, Puan Lilian. Saya nak Puan Lilian memanggil, memberi pesanan kepada wanita-wanita di luar sana untuk menyertai program ini dan mengapa mereka harus sertai. Dan juga mungkin kita boleh paparkan lagi bagaimana mereka boleh menyertai kita. Silakan. Okey, so dari Sunlight Malaysia kami juga berharaplah wanita ni tampil depan, memberanikan diri supaya mereka boleh berbuat sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup diri mereka dan juga keluarga. Jadi kalau ada apa-apa soalan, mereka boleh juga login kepada Facebook Sunlight Malaysia dan juga mendapat maklumat yang lebih mengenai program Tangan-Tangan Terror. Okey, kenapa tangan-tangan terror ni dipilih? Kalau saya tengok menarik ni, tangan-tangan terror. Yes. Okey, kalau tangan terror ni kamu semua tahulah, tangan ni kita semua buat kerja kan. Tangan ni kita buat mengemas rumah, membuat kerja, menaik semua. Jadi kita menggunakan tangan terror. Terror itu hebat kan? Dia punya maksud. Jadi kita nak menggunakan nama ni untuk kaitkan yang tangan ni terror dan wanita itu terror. Mereka boleh jadi lebih lagi. Okey, dan antara yang menarik juga kita dapat lihat di hadapan kita ada variasi yang berbeza-beza. Mungkin boleh kita tunjuk pada penonton bau-bau yang berbeza ni apa keistimewaannya? Okey, setiap yang SKU yang kami ada ni perempuan atau wanita di luar sana bolehlah guna untuk dia boleh setitik secukup untuk menghilangkan kesan minyak pinggan mangkuk ya. Jadi saya sarankanlah juga wanita cuba setiap SKU yang kami ada ni kerana dia ada pelbagai jenis SKU ini untuk fungsi yang berlainan. Jadi kami juga sarankanlah wanita cuba, dan kalau ada apa-apa maklumat yang mereka ingin tahu juga boleh login juga dalam Facebook ataupun social media platform kami. Baik, jadi kepada tangan-tangan terror di luar sana, sertailah program ini. Terima kasih kepada Puan Lilian kerana bersama kita pada hari ini, dan kita berehat seketika dan sekali selepas ini kita bersama dengan Dola. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terbaru mereka, Damelo. Okey, pertama sekali tahniah, hari itu dah menang di anugerah ABPBH dan kini lagu Damelo ini. Okey, dengan kata ini adalah tajuk lagu ini adalah perkataan bahasa Sepanyol. Siapa nak kongsikan antara empat daripada anda mengenai lagu ini? Mengenai lagu ini. Okay. Actually, kalau you dengar lirik lagu ini, it's about very much about as a woman you can
own your power. Okey. And kita boleh attract things dengan kekuatan seorang wanita. Okey, maksud Damelo tu apa sebenarnya? Give it to me. Give it to me. Kepadaku. Berikan kepadaku. Okey, dan lagu ini baru 4 hari yang lepas keluar di YouTube. Music video dia 4 music hari video. yang lepas. Okey. Yeah, but 1 week before that, lagu keluar. Okey, baik. Setakat ini saya lihat di YouTube sambutan sangat-sangat luar biasa. Seperti biasa, ramai yang menggemari lagu Dola. Daripada Puerto Rico pun ada orang komen kata mereka sukakan lagu anda. Jadi mungkin salah seorang daripada anda boleh kongsikan apakah perancangan, pengalaman anda dalam pembikinan lagu ini. Sasha? Pengalaman untuk Damelo kali ini kita orang bekerjasama dengan Cikgu Syafiq as usual. Kita orang banyak, and dari segi pronunciation kita dapat pertolongan daripada Sonawan dan juga kakak dia. Oh, nice. And actually Damelo ni is a feat dengan Heartlight, local artist as well. Okay. So yeah. Baik. Hook step untuk lagu ni macam mana sebenarnya? Ada hook step. Okay. Tadi semua orang suruh saya praktis tapi saya tak reti. Okey. Macam tu. Okey, baik. Untuk tahun ni ada lagu apa? Ada apa-apa lagu lagi selain Damelo selepas ini? Actually kita ada banyak lagi perancangan for the next year actually. So at the end of this year we have a full album yang akan keluar. Baik. And also new singles, new album, merch yang akan keluar juga. And also after album keluar, we have a tour concert. Baik. Harap-harap di regional. Southeast Asia. Okey, baik. Terima kasih keempat-empat daripada anda. Selamat maju jaya dan teruskan menyokong Dola dan lagu terbaru mereka Damelo. Mana rakan saya? Apa ni bawa buku? Awak jangan bully saya. Dola pun jangan bully saya. Okey, tak bully. Jangan bully saya. Siapa yang bully awak sekarang ni? Tak, pasal itu saya cakap sebab tu esok topik kita cerita pasal bully ni esok ni. Okey, jangan bully sebab esok WH akan bincangkan mengenai bully di mana-mana pun ada kejadian bully di tempat kerja, di sekolah, di rumah pun kadang-kadang ada kejadian bully. Jadi esok kita bincangkan. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Dola. Thank you. Dan kita jumpa esok dan 12.30 hari bersama Wanita Hari Ini. Terima kasih untuk ini. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau